Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua follower-follower kita dan juga trader sekalian. Okey. Untuk video kali ni kan, okey, saya nak sharekan tentang mana Bitcoin boleh pergi daripada harga sekarang. Okey, maksudnya prediction saya lah, jangkaan saya, okey, mana Bitcoin boleh pergi. Yalah, kita tahu hari itu dia dah menaik sampai ke 64k dolar lebih, okey, around 64,000, okey, USD. Okey. Dan sekarang ni bull run dah habis ke? Ataupun itu je ke dia punya all time high dia? Adakah akan ada kenaikan lagi dalam Bitcoin? Maksudnya boleh naik lagi ke? Boleh breakout dekat 64k ke? Boleh possible ke? Semua ni saya akan sharekan dalam video ni. Bukan dari segi chart sahaja, kan? Dari segi fundamental asas yang ada, okey, yang menyokong Bitcoin sebenarnya boleh menaik lagi daripada harga yang semasa, okay, around 40,000 something, okay, all time high dia around 64,000 something, dan dia boleh menaik, okay, maybe around 90,000, okay, dalam 90,000, okay, USD, okay. 90k lah, senang cerita kan, okay. So kenapa saya predict benda ni, okay. Sebenarnya bukan saya ni nak expectkan apa yang saya predict ni betul, okay. Saya tak adalah cakap okay, ni adalah benda-benda betul yang confirm price akan menaik. Tapi dari segi environment fundamental yang menyokong, okay, supply and demand, okay, apa yang sedang berlaku dalam market kripto, semua ni saya akan sharekan dalam video ni supaya kita tahu, okay, ini technical, ini adalah fundamental yang ada yang akan drive harga Bitcoin untuk terus menaik. Okay, so saya rasa bukanlah 64k saja all time high dia, saya target dia boleh pergi ke mana? 90k. Itu saya punya personal view lah. Okay, so kita akan go through technical dan juga fundamental yang ada, okay, supaya korang tahu, korang faham, okay. Bukanlah saya kongsikan just daripada chart sahaja, tapi dari segi fundamental itself, okay, yang ada, okay, daripada negara El Salvador, daripada Tesla, daripada MicroStrategy, okay, daripada banyak lagi lah, okay, Twitter yang baru sahaja menerima, okay, Bitcoin dalam diorang punya platform sebagai tipping. Tipping ni maksudnya macam bagi commission lah, okay. Macam kalau ada page ni dekat Twitter, dia bagi output yang bagus, okay. Ataupun korang nak hantar duit pun boleh je pakai Bitcoin, okay. Semua ni saya akan sharekan. Ni adalah chart Bitcoin, alright, di mana sekejap lagi kita akan go through. Okay, kita ada news daripada El Salvador, okay, negara pertama di dunia yang menerima Bitcoin, alright, dan diorang punya planning untuk Bitcoin mining, okay, perlambungan, okay, perlombongan Bitcoin, okay. Dan news daripada Nayib Bukele, dia adalah presiden, okay. Maksudnya dia adalah presiden di El Salvador. Kita ada news daripada PayPal yang akan dah pun menerima, okay, cryptocurrency dekat UK, alright. Kita akan go through. Twitter is launching Bitcoin, alright. Ini adalah Jack Dorsey, okay, founder kepada Twitter yang menerima Bitcoin, alright. Saya juga akan sharekan di El Salvador ada satu kedai gunting rambut. Ini adalah contoh, salah satu contoh, okay, di kedai gunting rambut di El Salvador yang sedang menerima Bitcoin as a payment diorang. Okay, kita akan go through. Dan yang terakhir, saya akan kongsikan kepada korang, okay, jerung-jerung yang dah invest dalam Bitcoin, okay. Ini adalah public company, maksudnya jerung-jerung yang dah invest dalam Bitcoin. Mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahu, okay. So bukan dari segi jerung sahaja, tapi dari segi country and government yang telah ada Bitcoin, dia ada pegang Bitcoin, okay. So kita startlah dengan El Salvador, okay. Kita tahu El Salvador adalah negara yang pertama
yang akan menerima, dia akan gunakan USD dan juga Bitcoin as a payment dekat negara diorang. Contoh kalau kita pergi ke negara diorang kan, contoh kita pergi ke El Salvador, okay? Kita tak ada cash. Kita maksudnya kita tak ada US dollar, tapi kita ada Bitcoin. Contoh Bitcoin tu ada dalam wallet kita lah. Okay, tak kisahlah MetaMask ke, Binance ke apa ke, janji ada Bitcoin dalam kita punya wallet, okay? Dah pakai Exchanger ke apa ke, kita boleh sahaja pergi ke sana dan bayar pakai Bitcoin. Dekat El Salvador ada McDonald, ada Starbucks, apa semua ada. So korang boleh pakai Bitcoin sahaja. Contoh kalau korang ada 5, contoh bayaran tu $5 dan korang bayar je lah pakai Bitcoin. Contoh 0.00 something. So benda ni sebenarnya akan memberi aura positif kepada market kripto. Kenapa? Sebab sebuah negara yang kecil saja dah start menerima Bitcoin as a payment method. Okay, satu negara tahu dah menerima Bitcoin as a payment. Ini adalah satu benda yang sangat positif dan dia akan menjadi satu benda yang orang lain pun boleh ikut. Contoh baru-baru ni kita ada news daripada Colombia, Ecuador, lagi adalah Argentina. Okay, so news-news ni masih lagi sama-sama. So saya tak nak share. Saya nak sharekan yang dah keluar officially, okay? Tapi kita mungkin akan dapat tengok dalam masa yang akan datang, okay, banyak lagi negara-negara akan menerima Bitcoin, okay? So dari masa ke semasa saya akan update, tapi buat masa ni El Salvador dia dah menerima Bitcoin as a payment, okay? Dan perancangan El Salvador kita boleh nampak clean, volcano powered, hashrag coming soon, okay? Snack peek. Ini adalah di mana tempat, okay, yang akan dibina di El Salvador, okay, menggunakan alam semula jadi iaitu volcano, okay, gunung berapi. Diorang gunakan tenaga daripada gunung berapi tu untuk membuat pelombongan Bitcoin. Sebab kita tahu untuk nak melombong mining Bitcoin ni perlukan tenaga elektrik yang besar, banyak, okay. So itu salah satu negativity yang ada dalam Bitcoin lah, okay. So bila dia buat Bitcoin mining menggunakan tenaga yang banyak, so benda tu macam negativity sebab ialah current kan, kita nak kalau boleh kita nak save the earth with current kan, tapi benda ni macam negativity. So diorang membuat satu kaedah yang baru, maksudnya mengubah kepada green energy, maksudnya sumber daripada alam semesta, alam semula jadi tu, sumber natural tu diguna pakai untuk mining Bitcoin. So volcano adalah salah satu ciri yang maksudnya salah satu sumber alam besar yang ada dekat El Salvador, gunung berapi. Diorang akan pakai gunung berapi ni untuk mining Bitcoin dan ini adalah diorang punya plan ataupun gambaran di mana di masa akan datang, okay, ini adalah Bitcoin mining. Ini adalah salah satu gambarnya. Ini adalah gambar kedua, okay. Ni adalah tempat mining dia, korang boleh nampak kan macam apa ni, bilik hacking ke apa kan, okay, macam bilik apa ni, IP address tu kan, okay. So ini more kepada tempat mining Bitcoin lah, alright, di mana dia akan dipakai guna di El Salvador. Diorang akan membuat benda ni dalam masa, okay, mungkin 5 tahun akan datang, 2 tahun, 3 tahun, saya tak sure, okay. Tapi sebenarnya benda ni dalam perancangan, okay, dan ini adalah permulaan untuk green energy ke dalam Bitcoin. Dan baru-baru ni kan, kalau korang perasan, okay, kita ada news daripada China di mana China nak ban Bitcoin, okay. So nanti news tu, okay, saya akan buat video lagi satu untuk terangkan apa sebenarnya muslihat China untuk dia nak ban Bitcoin. Sebab korang tahu dia ban Bitcoin je kan, tapi kenapa dia buat benda tu? Dia mesti akan ada sebab. So saya tak nak panjangkan video ni, okay, saya akan buat satu separate untuk khas sebalik news China tu dalam video nanti, okay, next video ke apa. So untuk hari ni saya fokus yang ni. So kalau korang perasan hari tu news China tu drop kan, okay, dekat around 20 September hari tu dia mau mengeluarkan news tu drop, okay. Sebelum news China pun kita boleh nampak apa ni, Bitcoin dah jatuh, okay, daripada 50k lebih kan. Alright, so dekat sini Presiden Nayib Bukele, okay, iaitu presiden kepada El Salvador, dia cakap we just bought the dip, maksudnya
dia beli lagi, okay, masa harga tengah pullback, tengah correction, dia beli lagi sebanyak 150 new coin, okay, maksudnya 150 Bitcoin lah. El Salvador now hold 700, okay, 700 coin. They can never beat you if you buy the dips. Maksudnya bila market tengah buat correction kan, itulah masa yang sesuai untuk buy. Dia buy time tu. Okay. So dekat sini dia cakap presidential advice. Okay. Maksudnya dia bagi nasihat dari segi pandangan presiden dia lah. Okay. So ini adalah dari segi negara yang telah menerima Bitcoin. Dia telah membeli lagi Bitcoin masa harga jatuh dan dia pun ada future plan untuk Bitcoin. Semua ni positif kepada Bitcoin. Dan kalau kita tengok PayPal. PayPal ni kita tahulah dia adalah salah satu medium pasaran duit, okey. Untuk kita nak beli barang-barang di luar negara ke kan. Kita tak ada akaun ke, dia jadi orang tengah lah, okey. PayPal launch its cryptocurrency service UK. Okey, so sekarang orang-orang yang berada dekat UK tu, United Kingdom tu, diorang dah boleh beli Bitcoin. Okey. PayPal dekat sini PayPal will let British customer buy, hold and sell digital currency starting this week. So news ni dah agak lama, daripada bulan lepas. So saya nak imbas kembali lah. In the market, the first international expansion of PayPal crypto product since it launched in US last year. PayPal is the one of many firms taking a leap into most unregulated world of cryptocurrency. Memang betul sebab kita mungkin belum lagi dapat regulator yang betul untuk cryptocurrency, tapi kita dah nampak positif ni. PayPal ni bukanlah company yang cikai-cikai yang kecil, dia adalah satu company yang besar, dah start terima Bitcoin. Maksudnya dia boleh menggunakan orang-orang dekat British, UK, United Kingdom, London boleh beli, simpan, jual cryptocurrency menggunakan PayPal. Ini adalah positif. Next news yang saya nak kongsikan yang baru-baru ni keluar, saya rasa seminggu 2. Twitter is launching Bitcoin Lightning Network tipping option for iOS user. Bitcoin adoption is growing at lightning fast pace. So kalau korang boleh tengok dekat sini kan, siapa yang ada Twitter, kita boleh hantar duit kepada page Twitter lain, user Twitter lain, dan kita juga boleh menerima. Maksudnya tipping ni maksudnya macam commission lah. Contoh ada satu page ni, ataupun ada satu user Twitter ni, dia bagi tips-tips yang bagus, bagi motivasi, kata-kata semangat kan. Kita macam nak bagi sesuatu dekat dia. So kita boleh hantar Bitcoin. Contoh $5, contoh $10 kepada dia sebagai penghargaan. Benda tu kita boleh juga hantar duit kepada contoh saudara kita ada dekat luar negara kan, kita nak buat money transfer. Sebelum ni kita pakai Western Union, sebelum ni kita pakai bank transfer apa semua, sebab kat situ kita dapat charge yang tinggi tau, sebab dia ikut negara dia pakai charge kan. So kita nak mengelakkan charge tu, kita boleh pakai Bitcoin dan charge dia tak tinggi mana pun, kadang tak charge pun untuk kita hantar duit. So kita boleh je kalau user tu dia ada wallet address apa semua, dia hantarlah ke wallet address and then dia withdraw. Dia boleh buat simpanan, ataupun buat perbelanjaan ke apa semua. So hal ni adalah di-announce oleh Jack Dorsey. So dia adalah founder kepada Twitter, rolls out Bitcoin Lightning tips for iOS user. So kita boleh nampak Twitter has officially enabled third-party Bitcoin tipping service such as Strike. So Strike ni maksudnya orang tengah lah. Maksudnya dia adalah satu platform yang dipakaikan oleh Twitter untuk kita nak hantar, terima duit. So through iOS user profile on their platform. So benda ni pun positif lah kepada Bitcoin. Ini adalah salah satu cara di mana diorang pakai di El Salvador. A barbershop in El Salvador accepting Bitcoin as a payment. Kita boleh nampak ni kedai gunting rambut dekat El Salvador, di mana dia accepting Bitcoin melalui Chivo Wallet. So Chivo Wallet ni macam korang anggaplah dia ada exchanger ke apa kan. Orang medium pertengahan antara kita nak hantar duit. Macam ni contoh, harga dia $5, korang gunting rambut kena bayar $5. So korang hantar je lah duit tu dekat melalui QR code ni.
hantar $5. So no cash, just Bitcoin. Okay. Kan positif kan? Okay. So banyak news-news yang positif. Okay, last kali sebelum kita pergi ke chart analysis. Okay, ini salah satu sumber yang saya dapat. Okay, ini adalah di mana jerung-jerung yang hold Bitcoin. Antara yang first adalah MicroStrategy. So korang tahulah MicroStrategy ni, kalau tak tahu korang boleh Google. MicroStrategy adalah salah satu platform dekat Nasdaq. Saham dekat Nasdaq. Dia sedang memegang 114,000 Bitcoin. 114,000 Bitcoin. Tesla, siapa tak kenal Tesla kan? Dia punya founder dia adalah Elon Musk. Dia hold, dia pegang 42,900 Bitcoin, dan bawah ni dia adalah jerung-jerung ataupun company-company yang lain yang hold Bitcoin. Hari semakin hari bertambah benda ni. Kita boleh tengok dekat sini jumlah kenaikan tu semakin tinggi, dan kita boleh nampak country and government own Bitcoin. Bulgaria, Ukraine, Ukraine punya kerajaan yang memegang Bitcoin sebanyak 46,000. El Salvador, negara yang terima Bitcoin tu, dia pegang sebanyak 700 Bitcoin. Georgia, 66 Bitcoin. Semua benda ni adalah positif kepada Bitcoin. Ini adalah dari segi fundamental. Sebab kalau korang tengok kan, benda ni semua positif. Dia akan menambahkan demand kepada penggunaan Bitcoin. So bila Bitcoin menjadi demand, harga dia pun akan menjadi naik juga. Itu adalah supply and demand dan juga asas kepada fundamental. So kita nak pergi ke chart pula. Tadi kita dah tengok fundamental kan, semuanya positif, tapi adalah negatifnya. Tapi kita nak tengok dari segi positif view, kita nak tengok dari segi gambaran besar. Negara dah terima Bitcoin, El Salvador, Twitter menggunakan Bitcoin. Twitter, satu platform yang besar juga, start menerima Bitcoin. So bukanlah satu benda yang kecil, dia besar. And then last kali, kita nak tengok graf pula. So kat mana graf ni bermula? Kalau korang perasan pada awal-awal, March, 2020, kita ada satu kejatuhan sampai Bitcoin ni jatuh ke paras 3,900. 3,900, bukan 39,000 3,900 dia jatuh. And then dia berjaya naik sebanyak, kita tengok berapa dia dah naik daripada 3,900 tu, dia dah menaik sebanyak $60,000. Sebab dia punya all time high dia adalah dekat 64,900. Dia dah menaik sebanyak 1,644%. Itu dalam tempoh setahun tu lah. Sampai saya rasa bulan April tahun ini. So benda ni dia sikap positif, dia menaik sebab kita tahu ramai yang dah start beli, ramai yang dah start masuk dalam bidang cryptocurrency. Bitcoin menjadi demand, Tesla beli, MicroStrategy beli. Kita tahu pun ramai yang dah start involved dalam market crypto. So kita tengok weekly ataupun kita boleh tengok daily. So kalau kita tengok dekat sini kan, kita boleh nampak ini adalah all time high dia. So saya letak dekat sini 64K lah. Nombor genap. Alright. So dia naik sampai 64K, lebih kurang dalam $681. So kita dah tahu dia membuat satu kejatuhan yang besar, and then dia menaik satu kenaikan yang besar around dalam 60,000, 60,000. So boleh tak dia ulang lagi 60,000 ni, dia naik semula. Kalau ikutkan, saya delete yang ni. Kalau ikutkan, kalau kita tengok daily, alright. So lepas yang saya rasa ini berlaku masa bulan puasa, bulan raya, between bulan Mei sampai ke bulan Julai, kita nampak Bitcoin ni drop sampai ke 29,000. Last dia drop sampai ke 28,800. So ini adalah satu correction. Ini adalah satu correction di mana Bitcoin membuat berapa banyak correction ni? Dalam 55%. So kalau kita tengok balik, kita kena backtest. Kita kena backtest. Kalau kejatuhan yang 83% ni dia dah jatuh daripada 2017 sampai dia jatuh ke 2020 dekat 3,000 lebih. Maksudnya dia berjatuh, dia naik, dia jatuh, dia naik, jatuh.
Okay, so kalau kita tengok dekat sini 3,900 ni adalah last time dia jatuh and then dia dah berjaya naik. Okay, dia berjaya naik sampai ke 64K. Sekarang ni dia dah jatuh dekat 40K. Okay, maksudnya dia dah jatuh dekat 40K, dia dah jatuh pergi ke 28,000 sebanyak 50%. So boleh tak dia membuat pullback yang lagi macam dia buat masa bull run tu hari? Saya rasa boleh. Okay, dengan keadaan yang ada ni. Okay, saya expect dalam 200% dia boleh menaik, dia boleh pergi ke 90K. Alright. So mungkin ada yang cakap dia boleh pergi 100K, 200K, 300K, ada juga yang cakap boleh 400K, okay? Itu saya tak sure. Mungkin boleh, tapi dari segi chart analisis, okay, dari segi history kalau kita tengok berapa banyak persen dia dah menaik, mungkin dia boleh menaik lagi, okay, mungkin boleh pergi ke 90K, and then kalau kita nampak dekat sini, alright, support dekat 30K ni masih kebal, okay, dan baru-baru ni pun dia dah berjaya menaik dekat 100% tak silap. Lebih kurang dalam 79%, okay, so korang tolaklah daripada 200, berapa tu? 203%. So ada lagi saki baki, okay, untuk Bitcoin ni nak menaik, okay, and then kalau kita tengok pun, sekejap okay, so kalau kita tengok, okay, first support dekat sini ataupun support lepas dia dah jatuh kan, area 30K ke 28K ni Bitcoin hold kau-kau, maksudnya jerung dah beli kat situ kau-kau, okay, diorang tak nak give up, itu adalah price yang masuk, so diorang rasa ini murah, beli lagi, okay. So sekarang kita nampak benda yang sama dekat sini, dekat around 40K dengan 38K, so kalau benda ni semua positif, price berjalan cantik, okay, price hold level 30K ni, saya expect, okay, mungkin tahun depan, okay, tahun depannya lagi, dalam masa ni lah, okay, kita boleh nampak price Bitcoin menaik ke 90K. Ini bukan satu confirmation, tetapi daripada chart analisis, daripada news-news fundamental yang ada yang menyokong untuk demandkan Bitcoin, saya rasa dia boleh pergi ke 90K. Saya tak sure bila, okay, saya tak ada tarikh yang tepat, okay, tapi inilah saya punya personal view untuk Bitcoin, okay. So saya rasa dia boleh pergi ke 90K. Tak tahu bila, mungkin tahun depan, mungkin awal tahun depan, mungkin hujung tahun depan, okay. Tapi sentimen semua positif, news semua positif, okay. Kita nampak banyak lagi orang dah start menerima Bitcoin as a payment, sebab Bitcoin ni memang dijadikan sebagai payment method, okay. Asasnya dia dijadikan sebagai benda yang boleh menggantikan payment lah, okay. Saya tak sure dia boleh menggantikan currency tak, okay, sebab itu topik yang lagi besar, dilibatkan kerajaan apa semua, okay, sebab diorang pun cakap benda ni agak volatile, okay. So saya tak sure dia boleh menggantikan currency tak, tapi dia boleh jadikan sebagai alternative payment yang selain untuk currency. Contoh kita tak ada currency kan, sekarang kita pakai bank transfer, debit card, credit card, why not kita gunakan satu lagi payment untuk Bitcoin. So saya rasa benda ni semua positif, okay, ada perancangan, okay. So saya target, okay, 90K coming soon, okay. Saya tak tahu soon tu soon bila, alright, tapi inilah prediction saya. So saya tak rasa 64K tu mungkin all time high dia, mungkin akan ada lagi all time high, okay. 90K coming soon, alright. So korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Okay, boleh ke 90K ataupun dia jatuh ataupun dia naik semula daripada 40K sekarang ni, dia pergi ke 90K, lepas tu dia pergi 100K, 200K. Mustahil tak? Korang komen dekat bawah, okay. So kalau korang adalah subscriber yang baru, korang adalah orang yang baru tengok kita punya channel, jangan lupa tinggalkan like, jangan lupa subscribe kepada channel kita. Saya akan buat konten-konten yang lagi bagus, okay, dari segi education, dari segi price prediction, dari segi fundamental, technical, forex, crypto, okay, supaya korang dapat keep update dari masa ke semasa apa yang sedang berlaku dekat forex market maupun market crypto. Okay, untuk video kali ini, terima kasih yang tengok, okay. Saya punya price prediction untuk Bitcoin adalah 90K. Mungkin saya boleh silap, tapi saya rasa inilah analisis saya. Saya ada price prediction saya sendiri, okay. So kita tengok macam mana, jadi tak jadi, okay. So itu saja daripada saya, Samsul, untuk kali ini, untuk video kali ini. Saya harap korang entertain tengok video ni, okay. Kalau korang entertain, tinggal like,
Kalau korang ada soalan, kalau korang ada price prediction korang sendiri, komen kat bawah. Kita tengok macam mana yang betul, mana yang salah. Okay. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di next video.